بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. Kita sambung kisah Nabi Musa alaihi salam. Salah seorang Rasul Ulul Azmi. Rasul yang paling banyak disebut ceritanya dalam Quran. Perjuangan yang paling mencabar sama ada menghadapi Fir'aun yang zalim atau menghadapi kaumnya Bani Israel yang degil. Sejak kelahirannya dalam keadaan mencabar. Apabila Fir'aun yang mendapat ramalan ahli-ahli nujum yang dapat mencuri rahsia langit, akan lahir anak lelaki Bani Israel yang menjatuhkan kerajaannya. Dengan Fir'aun mengisytiharkan undang-undang membunuh setiap anak lelaki yang dilahirkan, membenarkan anak-anak perempuan sahaja. Musa dilahirkan dalam keadaan anak lelaki dibunuh untuk menghalang kelahirannya. Fir'aun yang mencabar kuasa Allah Ta'ala, tak mampu melawan Allah Ta'ala. Musa yang dicari, tiba-tiba dipelihara dalam istana dia sendiri. Diatur oleh Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتسمع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. Surah Taha ayat 27 hingga 40. Diulang dalam surah Baqarah, surah Al-Ma'idah, dalam surah Taha, surah Al-Isra dan surah yang lain. Kesannya diulang dengan membawa cara yang berbeza. Itu mukjizat ilmu Al-Quran Al-Karim.
Maksud ayat tadi, dan sesungguhnya kami telah memberi nikmat kepadamu pada kesempatan yang lain, wahai Musa. Tuhan beri nikmat padamu kesempatan yang lain. Bukan Allah Ta'ala selamatkanmu daripada dibunuh oleh Fir'aun. Pada masamu nak lahir, Allah Ta'ala beri nikmat padamu. Iaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu sesuatu yang diilhamkan. Iaitu letakkanlah dia Musa di dalam peti. Kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Maka pasti sungai itu membawanya ke tepi. Supaya diambil oleh Fir'aun, musuhku. Dan musuhnya. Dan aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang daripadaku. Dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasanku. Itu rahmat yang pertama. Allah Ta'ala suruh ibu Nabi Musa melalui wahyu ataupun ilham. Mimpi yang benar. Supaya buat peti kayu, letakkan anak Musa dalam peti, hanyut dalam sungai. Di mana peti itu akan mendarat di tepi istana Firaun. Diatur oleh Allah Ta'ala. Disebut dalam surah yang lain, anakmu akan jadi Rasul. Dia beritahu dah. Kamu jangan takut. Jangan bimbang. Akan balik semula padamu. Balik semula. Bila sampai ke istana Firaun, tiba-tiba isteri dia, apa yang sudah Firaun, sayang nak ambil jadi anak angkat. Melarang Firaun daripada membunuhnya. Iaitu ketika saudara perempuanmu berjalan, lalu dia berkata kepada keluarga Firaun, bolehkah aku menunjukkan kepada kalian orang yang memeliharanya? Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu agar senang hatinya dan tidak berkecita. Dan kamu pernah membunuh seorang manusia, iaitu kami menyelamatkan. Lalu kami menyelamatkan kamu daripada kesusahan, dan kami telah mengujimu dengan beberapa ujian. Maka kami tinggal beberapa tahun, maka kamu tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian. Kemudian kamu, wahai Musa, datang menurut waktu yang ditetapkan. Dalam surah Taha. Wahai Musa, makmu suruh kakakmu intai di mana kamu mendarat. Mendarat dekat istana Firaun. Kita dari jauh. Allah Ta'ala jadikan Musa yang bayi kecil tak mahu menyusu dengan sesiapa pun. Bawa puang susu, tak nak susu, tak nak susu. Lalu dibimbang, mati kerana kelaparan. Lalu kakak dia pun beritahu, boleh tak nak tunjuk. Mungkin ada orang boleh menyusu dia. Lalu balik ke mak dia semula. Dia atur oleh Allah Ta'ala. Maka bulan mak dia sungguh jaga dengan Fir'aun tak tahu itu mak dia. Fir'aun dan surinya, ayah akak dan ibu akak dia jaga sehingga Musa besar. Menjadi seorang pemuda yang gagah perkata. Akan dibaca kisahnya di mana dia berjumpa dengan dua orang berkelahi, salah seorang daripadanya Bani Israel berkelahi dengan orang seperti bangsa Fir'aun. Lalu Bani Israel minta tolong Nabi Musa. Nabi Musa bergocok. Mati. Siapa mati berbani bangsa seperti itu. Mati. Menyebabkan dia bunuh orang. Akibat bunuh orang tu, Fir'aun cari dia nak bunuh. Lalu orang nasihat melarikan diri. Melari ke Madian. Madian ni 1000 batu daripada Mesir ke Jordan. 1000 batu perjalanan, bukan dekat. Nak kata lama mana berjalan. Dalam keadaan kelaparan, makan ruku.
Maka daun kayu. Ujian yang sangat dahsyat. Jalanannya. Sampai di Madian. Menumpang seorang keluarga yang soleh. Iaitulah Syuaib. Ulama mengatakan Nabi Syuaib. Ulama mengatakan bukan Nabi Syuaib. Syuaib yang lain. Itu khilaf ulama. Tak ada masalah. Dan kahwin dengan anak Syuaib. Setelah duduk selama 10 tahun, balik semula ke Mesir. Allah Ta'ala atur Musa berjumpa dengan Allah. Menerima wahyu secara langsung. Bukan malaikat Jibril. Beza dengan Rasul lain. Rasul lain, malaikat Jibril bawa wahyu. Musa ni tidak. Tuhan terus berjumpa dengan Nabi Musa AS. Dan bercakap dengan Nabi Musa. Dengan kalam yang layak bagi Allah Ta'ala. Nabi Musa faham. Nabi Musa tergamam. Di mana Allah Ta'ala atur dalam perjalanan yang terkenal ketika Kampasir kisahnya. Allah Ta'ala atur Musa bertemu dengan Tuhan di Turi Saina, di lembah tua. Kamu baca kisahnya. Allah SWT menyediakan kepadanya keluarga yang soleh dengan cara yang diatur, iaitu baginda AS berhijrah ke Madian setelah diburu oleh bala tentera Firaun. Perkara ini berlaku disebabkan oleh kesalahan jenayah membunuh bangsa Qibti yang berkuasa di Mesir. Musa telah melakukan satu dosa jenayah bunuh orang. Memang bunuh orang ini berdosa. Allah tak ada atur jadi begitu. Dan Musa bertaubat, Allah tak ampunkan dosa dia. Dosa dia. Lepas tu kelahi tu, kelahi pula esok ajak Musa katuk pula. Musa kata, mu ni degil tunggu. Bila Musa nak tolong, lalu aku kata, bunuh orang kemarin. Nak bunuh aku pula. Mu nak jadi samsing ke nak jadi orang baik? Maka orang tahulah dia bunuh. Menyebabkan datang orang selamatkan dia. Suruh lari. Seterusnya dikurniakan kepada Nabi Musa AS. Seorang isteri yang salihah. Daripada kalangan keluarga yang soleh. Isterinya itulah yang menemaninya dalam perjuangan yang telah diaturkan oleh Allah SWT. Untuk pilih seorang isteri yang soleh yang mengiring di dalam perjuangan. Ini diatur oleh Allah Ta'ala. Hal ini dijadikan oleh firman Allah Ta'ala. Walamma tawajjaha tilqa'a Madyan qala asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون وجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قال إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وصار أبلهه آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلق يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك
برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون وأبصه مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. Panjang disebut dalam surah Al-Qasas. Maksudnya, dan tatkala dia Musa meninggalkan Mesir dalam perjalanan menuju ke arah negeri Madian. Madian ini duduk dalam kawasan Jordan, Saudina Jordan. Lalu dia berdoa lagi, mudah-mudahan Tuhanku menunjukkan jalan yang benar kepadaku. Tuhan dah jadi beriman pada Allah. Dah jadi Nabi masa itu. Belum Rasul lagi. Beriman pada Allah. Tunjuk jalan yang benar. Dan tatkala dia sampai di semua air negeri Madian, dia menjumpai di sana sekumpulan orang sedang memberi minum binatang ternak masing-masing. Dan dia menjumpai di belakang orang kebanyakan itu dua orang wanita perempuan yang sedang menghambat ternakannya. Musa berkata, apakah maksudmu dengan berbuat begitu? Kedua wanita itu menjawab, kami tidak dapat memberi minum ternakan kami sehingga pengembala-pengembala itu membawa balik ternakan masing-masing. Dan bapa kami ialah orang tua yang telah lanjut usianya. Siapa di Madian? Siapa di Lembah? Tengok orang ramai. Orang berkambing. Duk beri minum kambing di telaga. Kambing, dan dia tengok ada dua orang perempuan duduk jauh pada orang, duduk capur dengan orang perempuan yang soleh, yang baik, yang beriman, duduk capur dengan orang dua perempuan yang anak dara. Musa pun pergi, mengapa kamu berdua ni duduk jauh pada orang? Lalu perempuan ni kata, ayah kami tua, uzur, terpaksalah kami dua beradik ni jaga kambing. Dan kami tak beri minum malaikat setelah semua orang balik. Beri minum kambing dengan saki-baki air yang masih ada. Maka Musa memberi minum kepada ternakan itu untuk menolong kedua-duanya. Musa pun tolong beri minum air pada kambing dua orang ni. Dengan mengangkat batu yang tutup selaga. Ulama mengatakan batu itu usuk 8 orang. 8 orang batu tutup selaga itu usuk. Musa dia angkat seorang je. Memang gagah lah Musa ni. Gagah pada Sayyidina Ali lagi. Orang kita duduk sahur tukar Ali. Musa ni gagah lagi. Angkat seorang. Musa Nabi beri minum pada perempuan ni. Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku sangat berhajat kepada sebarang rezeki pemberian yang engkau berikan kepadaku. Dalam keadaan lapar. Tak akan apa. Belipak perut.
Ulama kata napok. Perut tu kepek. Musa merayu, hai Tuhan, tak ada lah orang beri rezeki kepada aku. Kemudian salah seorang daripada dua orang wanita itu datang kepada Musa. Dengan berjalan tersipu-sipu sambil berkata, sebenarnya bapaku mengundangmu untuk membalas budimu sebagai imbalan kepada kebaikanmu memberi minum ternakan kami. Dia mari salah seorang orang puan tadi. Dalam keadaan malu, tutup tangan. Tutup muka dia. Jumpa dengan Musa. Beritahu ayah jemput pergi ke rumah. Nak balas kerana tuduhan kami tadi. Maka tatkala Musa mendatangi bapa mereka, Syuaib, dan menceritakan kepadanya mengenai dirinya, Syuaib berkata, janganlah kamu bimbang. Kamu telah selamat daripada orang-orang yang zalim. Mudah negeri lain dah. Dah duduk Mesir dah. Ini Madian, luar Mesir. Jangan bimbang, jangan takut. Kamu selamat duduk sini lepas pada orang zalim. Salah seorang dari dua orang wanita itu berkata, wahai bapaku, ambillah dia menjadi orang upahan untuk mengembala ternakan kita. Kerana sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil itu bekerja untuk kita ialah orang yang kuat lagi amanah. Wahai ayah, ambil dia kerja dengan kita, jaga kambing. Orang ni orang yang gagah perkasa, yang kuat dan yang amanah. Amanah orang berjuru. Kemudian Syuaib tanya, mana tahu dia gagah? Dia akak batu seorang. Batu orang 8 orang akak seorang. Memang gagah lah. Mana tahu dia ni baik, juru. Dia kata bila saya balik, saya pergi turut dia, saya jalan depan. Jalan depan ngisuk pakaian saya, nampak tubuh saya. Lalu dia marah suruh pergi belakang. Suruh belakang, dia tak mau tengok. Kerana dia tak tengok orang puan dia tu. Tak tengok. Ini orang beradab, yang berakhlak. Memang berakhlak sungguh. Orang juru. Suruh duduk belakang. Kemudian tunjuk jalan dengan pekong anak batu. Nak pergi kanan, ambil anak batu pekong. Kanan. Pergi kanan. Kiri. Ni Musa suruh dia lalu belakang. Orang yang kuat lagi amanah. Berkatalah dia Syuaib, sesungguhnya aku hendak menikahkanmu dengan salah seorang daripada dua orang anakku ini. Aku nak kahwin dengan salah seorang daripada dua anak aku. Kata Syuaib pada Musa, dengan syarat, belanja dia kamu bekerja denganku selama 8 tahun. Belanjanya bukan pitih, kambing 8 tahun. 8 tahun. Dan jika kamu sempurnakan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan daripadamu. Kalau nak 10 tahun, budak apa? Lebih baik lagi aku terima. Maka aku tidak bertujuan hendak menyusahkan kamu. Dan kamu akan mendapatiku insya-Allah. Termasuk orang-orang yang baik, layannya orang yang soleh. Kata Syuaib. Aku tak paksa, bukan mesti 10 tahun. Nak 8 tahun pun tak apa. Tapi kalau 10 tahun, aku lebih nak lagi. Dia Musa berkata, itulah perjanjian antaraku denganmu. Tetap dihormati bersama. Mana sahaja daripada kedua-dua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan. Maka tiada tuntutan tambahan ke atas diriku lagi. Dan Allah ialah saksi atas apa yang kita ucapkan. Allah jadi saksi, kata Musa. Musa ambil 10 tahun, Nabi kata. Musa ambil 10 tahun perkabin. Setelah Musa menyempurnakan tempoh kerja itu dan mendapat izin berjalan dengan istrinya kembali ke Mesir. Kemudian lepas 10 tahun, Nabi Musa rindu nak balik ke Mesir. Rindu ke mak dia, ke abang dia Harun, kakak dia. Rindu nak balik sangat. Tuhan jadikan begitu. Minta izin nak balik, nak bawa isteri dia. Ulama kata dah ada anak dah.
Ada riwayat kata 2 orang anak. Syuaib beri kambing. Beri berapa ekor kambing untuk dia dalam perjalanan pulang. Boleh minum susu kambing sambil-sambil berjalan ke Mesir. Ia melihat dalam perjalanannya itu api dari sebelah Turi Saina. Ketika itu, berkatalah ia kepada isterinya, berhentilah, sesungguhnya aku akan melihat api. Semoga aku dapat membawa kepada kamu suatu berita dari situ, atau seputung daripada api itu, supaya kamu dapat memanaskan diri. Beritahu ke bini dia duduk sini, dengan anak, dengan kambing, aku nak pergi dekat api itu. Mudah-mudahan jumpa dengan orang, tunjuk jalan. Kan dah sesak jalan dah. Tunjuk jalan, ataupun ambil api dia. Boleh menyala. Diriwayatkan Nabi Musa nak menyalakan api, tak nyala. Ambil sekeh batu, tak nyala, dah orang nak buat. Jadi tak nyala. Ambil batu sekeh, gaguh-gaguh dia tu pun tak nyala. Tuan tak izin. Tak nyala. Dalam keadaan sejuk. Genyih-genyih batu tak nyala, dah orang nak buat. Suasana sejuk. Akhirnya nampak api. Lalu dia kata isteri dia, biar aku pergi dekat api itu. Memang berani lah. Apa benda ada dekat api tak tahu. Pokok kepada tahu. Memang seorang yang gagah berani yang jadi rasul ni. Nak pergi dekat api itu. Maka tatkala dia sampai ke tempat api itu, kedengaran dia diseru dari arah pinggir lembah yang di sebelah kanan di tempat yang dilimpahi berkat dari arah pohon kayu yang ada di situ. Tiba-tiba dengar suara menyeru dia. Menyeru nama dia. Bukan dekat api itu, sebelah kanan. Dekat Gunung Turi Saina, dekat pohon. Ada ulama kata pohon zaitun. Pohon yang berkat. Yang mengeluarkan buah, mengeluarkan minyak yang berkat. Dekat. Bunyi suara. Menyeru, wahai Musa. Sesungguhnya akulah Allah, Tuhan sekalian alam. Sesungguhnya api itu adalah sebagai satu isyarat yang didatangkan oleh Allah untuk menarik perhatian Musa ke tempat itu. Dan bukan zat Allah, bukan zat Allah Ta'ala, api itu tidak. Isyarat saja. Dan Musa mari. Api itu hijab. Disebut dalam hadis, Allah Ta'ala letakkan hijab antara dia dengan cahaya. Kalau tak ada cahaya tu, semua makhluk jadi hancur debu. Habis. Tak tahan menghadapi kuasa Allah Ta'ala. Kebesaran Allah Ta'ala. Aku Allah. Tuhan kata. Dan sekarang campakkanlah tongkatmu. Kemudian pecah sepatumu. Aku Tuhan sekalian alam yang mendatangkan untuk menarik perhatian Musa api itu. Dan sekarang campakkan tongkatmu dalam surah ini. Dalam surah Taha, suruh buang kasut. Kerana lembah ni lembah yang suci. Suruh Musa lembah tua, lembah yang suci. Pecah kasut. Sampai sekarang pun orang Yahudi hormat. Sebab orang Islam hormat juga. Dan sekarang campakkanlah tongkatmu. Dia pun mencampak dirinya. Maka apabila dia melihat tongkatnya itu menjadi seekor ular besar. Bergerak cepat, tangkas. Seolah-olah seekor ular kecil. Berpalinglah dia melarikan diri. Dan tidak menoleh lagi. Campak tukar jadi ular tukar. Bergegar tanah. Tahtazzu ka'annaha jan. Ular tu macam jin. Besar. Itu rakyat kata besar. Rakyat kata kecil. Sekali besar, kecil, sekali besar. Bertengok ular, Musa paling lari. Ketakutan. Ada sifat takut dalam diri dia. Pusing. Lari Musa. Lalu dia disuruh, wahai Musa. Datanglah kepadaku dan janganlah kamu takut. Sesungguhnya kamu termasuk daripada kalangan orang-orang yang beroleh aman. Wahai Musa, jangan takut. Kamu dipelihara dalam keadaan aman. Masuklah tanganmu melalui belahan dada bajumu. Nescaya keluarkan
keluarlah ia putih, bersinar-sinar dengan tiada cacat. Dengan tiada cacat. Dan kepiklah tanganmu di celah ketiakmu itu ketika merasa takut. Nasai hilanglah ketakutanmu. Maka yang demikian itu ialah 2 mukjizat daripada Tuhanmu. Untuk kamu menunjukkannya kepada Firaun dan kaumnya. Sesungguhnya mereka ialah kaum yang fasik, kaum yang jahat. Wahai Musa, memasuk tangan celah ketiak akan keluar cahaya daripada tangan. Kalau takut, letak tangan celah ketiak, hilang takut itu. Ini 2 mukjizat. Yang pertama tongkat jadi ular. Yang kedua tangan keluar cahaya daripada tangan. Hilang takut. Nabi Musa merayu dengan berkata, wahai Tuanku, sesungguhnya aku telah membunuh seorang manusia daripada kalangan mereka. Oleh itu aku takut mereka akan membunuhku. Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripadaku. Maka utuhkanlah dia bersama-samaku sebagai penyokong yang mengakui kebenaranku. Sesungguhnya aku bimbang bahawa mereka akan mendustakanku. Lalu Musa kata, latih Harun sama. Dalam surah Syu'ara, Rasul latih saya lah Tuhan latih Harun. Saya ni lidah tak pasal. Lidah tak pasal bercakap. Suruh Harun. Lidah tak pasal ni, ulama menafsirkan dengan 2 tafsiran. Yang pertama, kerana pada masa dia kecil, Firaun nak bunuh tak jadi. Isteri sehuji. Dia ni budak, tak boleh buat kira. Letak bara api. Letak bara api mata saya. Tiba-tiba dia ambil bara api letak dalam mulut. Menyebabkan lidah dia jadi cacat. Itu satu riwayat. Satu riwayat lagi mengatakan, oleh kerana dia ni orang Ibrani, bukan orang Qibti. Dia guna bahasa Ibrani. Duduk di Madian selama 10 tahun. Menyebabkan dia tidak fasih bercakap bahasa Ibrani. Ini lebih munasabah. Lebih munasabahnya dia tidak fasih bahasa Ibrani. Wahai Tuhan, lantik Harun, jangan lantik saya. Tuhan kata, dok, aku nak lantikmu. Mung. Aku tentu dah mau jadi Rasul. Harun jadi pembantu saja. Allah berfirman, kami akan membantumu dengan saudaramu, Harun. Dan kami akan memberikan kuasa kemenangan kepada kalian berdua. Oleh itu mereka tidak akan sampai kepada maksud membahayakan atau mengalahkan kalian. Dengan membawa ayat-ayat keterangan kami itu, kalian berdua serta pengikut-pengikut kalian akan menang. Wahai Musa, aku beri mukjizat, 2 mukjizat. Dan Firaun pada tak sapa kepadamu. Aku peliharakanmu. Dia tak ada nak bunuhmu. Aku peliharamu. Dan akhirnya kaummu akan menang dalam perjuangan. Akan menang dalam perjuangan. Setelah Nabi Musa datang kepada Firaun dan kaumnya dengan membawa ayat-ayat keterangan kami yang terang lagi nyata, maka berkata, apa yang engkau bawa ini hanyalah sihir yang dibuat dan kami tidak pernah mendengar tentang perkara ini dalam kalangan nenek moyang kami dulu. Musa kata, nak ajakmu beriman pada Allah. Beriman pada Allah. Firaun lawak. Mana ada Tuhan lain pada akulah Tuhan. Musa kata Tuhan menjadikan alam, timur dan barat. Menjadikan damu ibu bapa kamu. Tak ada Tuhan yang lain. Firaun kata, ini orang gila. Musa kata, kalau orang berakal, fikir Allah Ta'ala saja Tuhan. Lalu Firaun kata, aku nak ujimu. Musa kata, kalau aku tunjuk bukti macam mana? Sila tunjuk bukti. Musa pun capok tongkat dia. Dan surah Syu'ara akan kita baca kemudian. Tongkat jadi ular. Firaun kata, ini sihir. Waktu tubik tangan, tubik cahaya. Ini sihir.
Dan bagi menjawabnya, Nabi Musa berkata, Tuhanku lebih mengetahui siapakah yang membawa hidayah daripada sisinya dan siapa yang akan beroleh kesudahan yang baik di dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan berjaya, Nabi Musa kata. Dan Firaun pula berkata, wahai para pembesarku, aku tidak mengetahui ada lagi kalian Tuhan yang lain daripadaku. Oleh itu, wahai Haman Perdana Menteri dia, bakarkanlah untukku batu-bata, serta binalah untukku bangunan yang tinggi, supaya aku naik melihat Tuhan Musa yang dikatakannya itu. Dan sesungguhnya aku percaya bahawa Musa termasuk daripada orang-orang yang pendosa. Wahai Haman, buat bangunan tinggi, aku nak tengok Tuhan Musa ada ke tak. Dia sabar. Aku percaya Musa ni bohong. Setelah Nabi Musa AS menyelesaikan perjanjian dengan Nabi Shu'aib. Wallahu a'lam.